kembali. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan perkembangan kemeriahan sambutan Gawai Dayak hari ini. Bincang lanjut bersama Vanessa Mering di sana. Vi, silakan. Ya, Azam, jadikan sambutan Gawai Dayak bukan sekadar platform mengeratkan hubungan kekeluargaan. Malah ia turut bertujuan menilai kembali prestasi diri, anak-anak dan keluarga serta penduduk rumah panjang dalam bidang yang diceburi masing-masing. Ini terutamanya berkaitan pencapaian ekonomi penduduk dalam tempoh setahun yang lalu. Dahulu sambutan gawai yang diraikan masyarakat Iban khususnya bagi meraikan selesai musim menuai dan ia sebagai permulaan kerja-kerja menyemai benih padi untuk tahun berikutnya yang dikenali sebagai Gawai Mangol. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju berkongsi harapan tersebut bersempena sambutan Gawai Dayak 2022. Maka kita akan bekerja. Bukan sebenar kita gawak berperintah, bawa company, berkuli, makin gaji. Tu maya tuan ingat ke pengawak sudah kerja tu buat tahunnya. Maka ni ke prestasi pengawak tu dah. Nanti tak tentu badas, tak tentu mujur. Awak ke maya tu tuan berarti kia. Awak ke sahur ke datainya. Sebenarnya Gawai Dayak kekal itu pada tahun 2023 nya. Tuan sudah mengubah ulah diri. Prestasi diri. Pemujur kita gawak. Berpelasar ke Gawai Dayak Randau kita Babala Mayuh tahun 2022. Beliau yang dalam sesi ngabang Gawai Dayak Samalaju 2022 di kawasan Jalan Bintulu Miri turut menekankan perubahan sikap masyarakat di kawasan tersebut agar terus meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi masing-masing. Kawasan Samalaju menurut beliau mempunyai peluang pekerjaan dalam sektor industri yang tinggi seperti di kawasan perindustrian Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju. Justru para pelajar khususnya harus mempunyai pencapaian akademik yang dapat memenuhi kriteria bagi mengisi peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian di Samalaju. Yang lain daripada aku guna benar banyak Gawai Dayak tu. Dia kena kita berandau, maka ni kita boleh merangsang anak ucuk kita. Awak tulis pelajar kecukup, latihan kecukup. Awak kita ukai seminar mansa medak industri ke mayuh benar kawasan kita tentang kita ampit ngau-gawak dia. Datuk Majang bersama isteri serta beberapa tuai-tuai rumah bermula petang semalam melakukan ngabang gawai ke rumah Mamat, rumah Acit, rumah Engkiau dan rumah Sateng yang kesemuanya terletak di jajaran Pen Borneo Jalan Bintulu Miri. Beliau turut melakukan upacara miring yang dijadikan acara tradisi masyarakat Iban setiap kali menjelang sambutan Hari Gawai di beberapa rumah panjang. Kemuncaknya di rumah Sateng, beliau bersama-sama penduduk menanti detik 12.30 malam peralihan ke tarikh 1 Jun dan nyerada air pengayu sebelum melakukan ngabang dari ruai ke ruai rumah panjang 51 pintu itu. Sambutan Rumah Terbuka Gawai Dayak tahun ini cukup meriah selepas memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April lalu dengan pelbagai kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Razi Sitam berkata, kemeriahan ini dapat dirasakan selepas 2 tahun sambutan perayaan diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP ekoran pandemik COVID-19. Selepas 1 April hari itu kita dah pergi ke era endemik daripada pandemik dan mulai 1 Mei kerajaan telah mengumumkan beberapa SOP dihapuskan dan dilonggarkan untuk kita kembali kepada kebiasaan meriah. Sama juga dengan gawai pada hari ini di BCCK ini dan kita dapat lihat semua kaum yang ada di Sarawak hadir bersama dalam sambutan ini. Beliau memberitahu pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Di Kuching, perayaan Hari Gawai Dayak disambut meriah tahun ini selepas dunia diancam oleh pandemik COVID-19. Hari pertama perayaan Gawai Dayak kali ini menyaksikan amalan kunjung-mengunjung bukan sahaja dalam kalangan bangsa Dayak, bahkan pelbagai bangsa turut menjadikan amalan tersebut sebagai wadah untuk merapatkan silaturahim.
Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan isteri Datin Patinggi Jumaani Tuanku Bujang berkesempatan berkunjung ke rumah terbuka Ahli Dewan Undangan Adun Marudi, Datuk Penguang Manggil di Tabuan Laru, Kuching. Antara yang hadir Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi. Seterusnya Premier Sarawak menghadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching dan kemudian ke kediaman bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu di Tabuan Jaya. Turut hadir Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker DUN Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Setiausaha Negeri Datuk Jaul Samion. Untuk itu sekali lagi selamat hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Saya mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Aku kat madah ngau semua masyarakat Dayak di negeri Sarawak tu. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada semua rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat keluarga-keluarga dari masyarakat Dayak yang bakal meraihkan ketibaan Hari Gawai dalam masa beberapa hari lagi daripada sekarang. Untuk kaum Bidayuh, aku ranya nak cekedet menan senai bedaya. Kai tuhai lagi kita akan nyambut sawa bau 2022. Jadi aku mengucap selamat bahas gawai. Harap pegawai sawati dapat nyugot ni penyenang, dapat nyugot damai, lalu nyugot penguntuk untuk semua kita kaum budaya. Mengucapkan selamat Hari Gawai ke seluruh bangsa Dayak, terutama sekali kaum Derik Selako yang ada di kawasan Londo dan semua kaum budaya yang ada di kawasan Bau, Londo, Kuching, Serian dan seluruh bangsa Dayak di mana berada. Sama berjoget kawasan Bersua kembali, Sarawak akan menangani kenaikan harga barang dan inflasi yang membelenggu rakyat dalam lingkungan kemampuannya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, walaupun ia isu serantau yang harus ditangani kerajaan persekutuan, namun Sarawak akan membantu dalam mengurangkan impak kenaikan harga ke atas rakyat. Jelas Tan Sri Abang Johari Tunopeng, perkara itu telah diusulkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri lepas bahawa kerajaan negeri akan bekerjasama mengurangkan impak kenaikan harga, antaranya memberi diskaun harga bagi beberapa sektor seperti restoran makanan dan perkhidmatan. Sebab Sarawak tak ada masalah sebab dissolution parliament decided by Prime Minister. Premier Sarawak menjelaskan perkara itu semasa ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang turut dihadiri kira-kira 2,000 orang dari segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, pada majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memaklumkan bahawa Sarawak kini sedang mengindahkan penempatan perkampungan Melayu yang terletak di sepanjang tebingan sungai di seluruh Sarawak dengan prasarana yang boleh menjadi tarikan dalam pembangunan ekonomi. Beliau memberitahu kebanyakan penempatan orang Melayu di negeri ini terletak di tepi sungai dan kawasan terbabit perlu dibangunkan bagi mengekalkan cara hidup masyarakat Melayu selain menjadi penyumbang kepada ekonomi negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pembangunan tersebut memerlukan peruntukan daripada kerajaan untuk meneruskan usaha tersebut bagi manfaat rakyat. Bagi merealisasikan inisiatif itu, katanya Sarawak mempunyai pendapatan hasil daripada cukai minyak dan gas yang membolehkan kerajaan negeri menyalurkan peruntukan bagi projek rakyat termasuk pembinaan tebingan sungai. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri, anjuran
Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching di Kuching. Terdahulu, Pengerusi Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching, Abdul Rahman Zainuddin memaklumkan pembinaan Dewan Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching terletak di Kampung Bandar Shah dijangka siap menjelang Ogos ini. Jelasnya pembangunan Dewan tersebut kini mencapai 90% kemajuan fizikal dan dijangka dapat memuatkan lebih 500 orang pada satu masa. Katanya Dewan berkenaan dijangka memanfaatkan penduduk kampung, malahan di luar kampung selain penganjuran aktiviti dan majlis kesenian serta aktiviti berunsurkan ilmiah. Ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa demi keselamatan. Demikian nasihat Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri kepada masyarakat yang akan keluar beriadah menjelang musim perayaan dan musim cuti sekolah ini. Datuk Muhammad Azman memberitahu orang ramai boleh memaklumkan kepada pihak polis atau balai berdekatan berkenaan lokasi yang ingin dikunjungi sebagai langkah keselamatan. Supaya mengambil langkah-langkah keselamatan dan mengikut peraturan-peraturan ditetapkan oleh pihak berkuasa dan memaklumkan kepada mana-mana balai polis yang berhampiran supaya kita dapat memantau sekiranya apa yang berlaku, kita dapat aktifkan kita punya proses operasi mencari dan menyelamat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai operasi mencari dan menyelamat dua remaja yang sesat di hutan Kem Permai Santubong. Dalam pada itu, berkenaan persiapan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia pada 17 hingga 19 Jun ini, Datuk Azman memberitahu pihak polis dan beberapa agensi akan mengkaji satu prosedur operasi standard bagi memastikan keselamatan pengunjung dari dalam dan luar negara terjamin. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia, kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang Nuan Menua. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan laporan dari Sarawak.